Ni body. Kita nak tengok color dengan size. Betul? Kalau ekor, berapa panjang ekor, dekat mana ekor terbentuk. Okay, dekat mana ekor terbentuk. Okay, kita bincang pasal ekor pula. Okay, shadow ataupun wig, tail. Sama lah. Okay. Semakin panjang ekor terjadi, tak kisah ekor ke atas ke, ekor ke bawah ke, semakin kuat atau signifikan ekor tu. Contoh daripada besar macam ni, kali hijau. Okay. Tiba market closing jadi macam ni. Body kecil je. Okay. Ni maksudnya apa kat sini? Apa maksud kat sini? Apa maksud ekor tu? Ada jualan, betul. Ada jualan. Maksudnya apa? Maksudnya supply. Okay. Supply more than demand. Ataupun seller more than buyer. Harga nak naik ke atas. Okay, harga nak naik ke atas tapi tak berjaya. Dia tolak, close dekat harga situ. Okay, so semakin panjang ekor, semakin kuatlah penjualan. Okay, kalau ekor ke atas lah. Okay, so kalau ekor ke atas, okay, ekor atas menunjukkan penjualan. Okay, penjualan. So semakin banyak, Bilis ambil profit. Bilis ambil profit, dia tak akan buat ekor. Okay, Bilis ambil profit tak akan buat ekor. Jerung je yang akan boleh kontrol pergerakan harga tu. Okay. So ekor atas adalah penjualan. So semakin panjang ekor tu, semakin kuatlah penjualan dia. Maksudnya geng-geng buyer ataupun demand ni tak berjaya nak tolak harga ke atas. Tak berjaya close harga atas. Okay. So kalau macam ekor dekat bawah pula. Kalau ekor kat bawah. Okay. Ni color merah. Okay. Color merah tapi tak berjaya close kat bawah. And then apa yang dia buat? Dia buat ekor panjang macam ni. Dekat sini menunjukkan ramai buyer. Okay. Demand more than seller. Sorry, demand more than supply. Okay. Tu yang penting untuk kita interpret apa yang berlaku dekat candlestick kita ni. Okay. Apa yang berlaku dekat candlestick kita ni. Contoh kalau macam kita tengok macam ni. Naik. Dia naik. Okay, dia naik. Allah, saya ingat pula. Okay, harga buka. Then dia naik, tak berjaya close. Atas, dia turun balik. Tak berjaya close. Atas, dia naik balik. Dia akan jadi macam lambang salib ni. Plus punya ni. Ni kita panggil doji. Okay. Ni kita panggil doji. So doji ni adalah apa? Ni kita panggil indecision lah. Okay. Kita tak tahu sama ada supply ke demand yang tinggi. Okay. So kita kena tunggu. Okay. Tunggu confirmation next candle.
Okay. Kita nak tunggu information net candle. Okay. Sebab kita tak tahu ini supply ke banyak, demand ke banyak ni. Kita tak tahu. Okay. So kita kena tunggu apa yang next candle akan terjadi. Okay. And then bila kita dah tahu echo panjang ke tak, next kita nak tahu dekat mana echo tu terjadi. Dekat mana echo tu terjadi. Okay. Contoh. Bila mana kita nak tengok echo ni, body tu dah tak penting dah. Sama ada dia merah ke hijau ke tak penting. Yang penting position dia tu penting. Okay. Contoh macam tengah uptrend, counter tengah uptrend, trend, tiba zap, kita nampak satu candle. Macam ni. Banyak-banyak jadi. Ni apa signal ni? Ni. Dia berlaku ke atas ni. Maksudnya dah sampai, tak boleh push harga, betul. Dah sampai satu tahap macam dah tak boleh dah, harga dah tak boleh naik. Okay. Dia sell dah menguasai. So ni adalah signal weakness. Okay. Signal weakness lah. Ataupun kita boleh panggil dia nak start distribution, climax penjualan, betul. Tu kita kena monitor. Sama ada next dia, okay, sama ada next dia akan ada dua kemungkinan. Bila dia terjadi dekat uptrend, okay, ada dua kemungkinan. Sama ada dia akan sideways, okay, dan teruskan kenaikan, ataupun dia akan jatuh. Ataupun dia akan jatuh lah. Ada dua kemungkinan. Ni first, ni second. Okay. Dia sideways ataupun downtrend. Kita kena perhatikan. Okay. Doktor, kalau mak tak buat macam tu, cuma anak dia yang buat macam ni, doktor. Counter apa tu? Biasanya dia akan ikut mak lah. Tapi kita still kena tengok chart yang berbeza-beza. Okay. Sama juga macam terjadi kalau dia jadi kat bawah. Okay. Sama juga tengah downtrend, tiba zap, ada echo panjang dekat support. Tak kisahlah support, ada support ke kat sini kan. Contoh ada support ke kat sini. Okay, dia tak berjaya close bawah support, dia tolak agak atas. Kita tahu ni mungkin akan ada probability lah, sama ada dia akan sideways kejap, okay, sebelum jatuh, ataupun dia akan sideways dan membuat kenaikan. Dia akan buat reversal. Climax pembelian, betul. Dah start ramai orang nak beli kat sini. Demand more than supply. Okay, faham Kita tengok contoh. Okay, kita tengok contoh Tengoklah contoh counter ni. Okay, dekat sini ada satu contoh. Okay. Ada echo lah kat sini Ada echo. Dia jatuh. Dekat sini pun ada satu signal. Nampak? Ada big candle merah. Okay, ada echo panjang. Okay. Ni hanyalah salah satu signal. Okay, kadang-kadang boleh jadi bila dia buat echo tu dia akan sideways, dia akan teruskan kenaikan. Dia tapi yang penting kita boleh tahu contoh macam ni kan. Dia turun, and then dia buat echo panjang. Apa yang terjadi, dia akan sideways dulu. Sebelum dia teruskan kejatuhan dia. Okay. Tengok contoh lain lagi. So kita kena pandai baca lah. Maksud kena pandai interpret what happen di sebalik candlestick tu. Contoh counter lain. Tengok notion. Nampak tak ni? Ni
kalau kita tengok pun nampak macam nak masuk pun takut kan. Lagi-lagi bila dah ada macam ni. Tapi ada je yang masuk dekat sini. Memang ada je yang retailer yang masuk dekat situ. Okay. Kat mana lagi? Nampak sini ada satu candle, nampak naik, tak boleh, dia turun. Okay. Ni cuma lah salah satu kajian teknikal kita. Bila dia jadi toncik-toncik macam ni, maksudnya apa? Dia dah reject. Okay. Dekat sini ada satu resistance. Okay, dia cuba nak break, tak berjaya. Dia buat toncik ni, nampak ni. Ekor ni. Ni maksudnya apa? Maksudnya kelemahan. Maksudnya harga tak berjaya untuk close ke atas. Dia cuba tapi tak berjaya. Nampak kat sini ada satu salah satu signal kelemahan. Dia naik. Okay. Dia tak berjaya close ke atas. Macam ni juga. Apa dia nak tutup. Okay, dia nak tutup bawah tapi tak boleh. Dia naik atas. Lepas tu apa yang terjadi esok tu? Dia naik. Okay. Ni cuma salah satu kajian teknikal yang akan kita gabungkan lagi dengan kajian-kajian volume, okay, pergerakan harga, volume, candlestick, market depth, tu semua kita kena tengok in one picture. Tengok contoh. Tengok bintai. Nampak tak bintai ni? Toncit panjang gila ni. Kan? Okay. Toncit panjang gila ni bahaya lah. Okay. Toncit, nampak? Toncit. Semua ni adalah tanda-tanda kelemahan lah. Okay, tanda-tanda signal kelemahan. Okay. Boleh faham Kalau ekor kat bawah. Tapi, maksudnya? Kenapa ada juga counter, candle ada long upper tail tapi still naik canak-canak. Maksudnya, sebab tu saya kata, dia tak ada benda yang tepat. Okay, tak ada pun macam kita cakap, okay, aku dah nampak ekor. Okay, aku dah nampak ekor, beli. Tak boleh. Kita kena tengok banyak aspek. Kita kena tengok volume. Okay. Boleh faham candlestick terbentuk macam mana? Ada beza tak kalau salah pilih jenis candle atau pilih Akenshi? Tak payah kita pakai candle je, tak payah pakai Akenshi. Pakai candlestick je. Apa yang saya ajar, yang ni je yang saya pakai. Saya tak pakai benda lain lah. Okay, nampak ni ada Akenshi semua ni kan? Dia lebih kurang sama je, cuma better pakai candlestick lah. Okay. Kalau ekor kat bawah tu tanda kelemahan trend. Bukan katanya kelemahan dari segi ada orang nak jual ke apa tak? Kelemahan trend. Kalau waktu dia downtrend, okay, kalau waktu dia downtrend, and then ada candlestick dekat bawah, tu salah satu tanda kelemahan downtrend. Okay, kelemahan downtrend macam tu. Okay, faham macam mana candlestick ni terbentuk? Ada soalan tentang candlestick? Okay. Ada soalan tentang candlestick ni? Apa maksud candlestick pattern company tu akan berulang? Dia bukan candlestick pattern tu berulang. Dia apa orang panggil pattern of chart tu sendiri. Okay, pattern of chart tu sendiri. Sebab yang control market ni adalah operator tu manusia. So manusia ni dari segi psikologi memang dah kajian, dia takkan kita panggil apa? Tak sukakan perubahan. That's why kita kena kaji chart dia macam mana, kenaikan dia macam mana. Contoh macam counter apa? Counter tengok contoh macam counter Widat Okay, tengok contoh macam counter Widat. Kita tengok macam mana pattern dia naik.
Okay, tengok pattern ni naik macam mana. Nampak dia naik macam ni. Dia naik macam ni. Tak ada retrace pun, dia naik je. Okay, tak ada retracement, dia naik. And then dia jatuh macam mana? Dia jatuh memang tak ada dah. Ni, dia jatuh macam tu. Apa yang balik? Dia naik balik. Pattern sama. Nampak pattern sama? Sorry, hujan lebat kat sini. Saya punya ini tak stable. Okay. So, sebab tu kita kata, kenaikan ataupun pattern chart tu akan berulang. That's why kalau kita macam kita nak swing ke apa, kita kena tengok apa yang berlaku dekat chart-chart belakang tu. Kita kena kaji. At least kita nampak overview dia. Itu yang dimaksudkan dengan pattern berulang. Okay. So far boleh faham kot candlestick pattern, candlestick. Saya tak nak ajar apa, kan banyak candlestick pattern, apa shooting star, apa lagi, apa three white soldier. Tu cuma nama je. Kita tak boleh tengok pattern chart ni by group. Kita kena tengok the whole story macam mana. Kita tak boleh nak tengok apa. Oh, ni ada apa? Ada apa ni? Shooting star. Kita boleh, okay, shooting star ni apa? Bullish. Okay, tak boleh. Kita kena tengok apa yang berlaku dekat the whole chart tu. Kita kena zoom out. Kita tak boleh tengok interpret by satu candlestick ni je. Okay, kita tengok the whole chart je ni. Kalau contoh macam kita beli kat sini. Sebab apa? Sebab dekat candlestick ni tunjuk apa? Tunjuk hammer. Nama dia hammer lah, maksudnya apa? Sebab ada okay, sorry. Itulah, hujan lebat lah kat sini. Saya punya kampung tu dah naik air lah. Dah banjir. Okay. Kuantan. Saya duduk kat Kuantan. Kuantan hujan lebat. Dengar hujan tak? Masih banjir. Okay. Contoh macam kalau kita just depend kepada candlestick ni je. Contoh kan kat sini. Ni candlestick ni hammer ni. Okay. Sebab apa? Sebab dia ekor panjang. Maksudnya apa? Maksudnya ada ramai orang nak membeli lah. Okay. Tu yang kita tak boleh beli. Kalau kita beli kat sini, nampak apa yang jadi? Sideways. Okay, sideways. Sebab tu kita kena tengok overall picture macam mana. Apa yang berlaku dekat chat tu. Okay, faham So jangan terlalu depend kepada candlestick punya pattern. Kita kena tahu apa yang berlaku di sebalik chat tu. Okay, faham So far candle gap up terjadi sebab apa dok? Gap up terjadi sebab macam ni lah. Macam apa panggil? Sebab ada minat belian yang tinggi lah. Okay, ada minat belian yang tinggi. Contoh macam ni kan. Contoh macam kat sini. Nampak tak ni? Ni harga close. Kita zoom out sikit. Nampak ni kat sini. Ni harga close. Harga close dia 575. Okay, harga close dia 575. And then apa yang terjadi? ZAP esok tu dia gap down. Dia buka 545. Dalam berapa bit ni? Dalam 6 bit. Okay, 6 bit jatuh. Mungkin disebabkan ada news ke apa, wallahu alam, saya tak tahu. Tapi disebabkan ada news tu, ramai orang nak start buang. Okay, orang start buang sebelum market buka lagi, orang dah queue. Orang queue nak jual. ZAP jatuh. Itu terjadinya gap down. Okay. Itulah terjadinya gap down. So, bila mana ada gap down macam ni, okay, ni kawasan gap. Okay, ni kawasan gap. Okay. Ini kawasan gap. Okay. So, chart
secara lumrahnya dia akan fulfill the gap ni. Okay, bila dia jatuh, okay, dia akan fill up. Nampak tak? Bila dia dah tutup balik gap ni, dekat sini dia tutup balik gap. Apa yang terjadi? Dia tutup, dia retrace dan dia naik. That's why dekat gap yang mana-mana ada gap. Ni maksudnya gap. Maksudnya dia dah tutup balik apa lompong dekat chat tu. Memang secara fitrahnya chat dia akan tutup balik. Tapi sama ada dia akan tutup terus esok, seminggu, sebulan, tak tahu. Wallahualam. Contoh kalau macam Cak Widat ni bila dia tutup Februari, dia tutup balik Oktober. Okay, dia tutup balik Oktober. Okay. Tapi whatever it is, dia akan tutup balik gap chat tu. Okay. Faham